Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik daripada Allah dan taisir daripadanya kita dapat sambung lagi pembacaan kita daripada kitab Syarah Hasyiah Syarqawi 'ala al-Hudhudi, yang mana kita dah sampai pada membincangkan sifat wahdaniyah. Pada hasyiah kita ni, pada muka surat 56, nuskah yang ada dengan ana ni, pada muka surat 56, pada kalam muhasyi wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, wa'lam anna al-wahdaniyata la tatahaqqaqu illa bi khamsati umurin. Ketahuilah oleh kamu bahawa wahdaniyah itu tidak akan tahakkuk, tidak akan kita kata tahakkuk, maksud tak akan berlaku wahdaniyah kecuali dengan 5 perkara. Tidak tahqiq dan tidak akan sungguhnya esa itu, tidak akan sungguhnya keesaan itu kecuali dengan 5 perkara. Jadi sekarang ni ialah menerangkan kepada madlul bagi wahdaniyah. Wahdaniyah tu sifat daripada sifat salbiyah. Apa yang terkandung, apa yang ditunjuk pada erti wahdaniyah itu. Okey, jadi 5 perkara. Apa dia? Nafyu ay wahia nafyul kamil munfasili wal muttasili fi dhati wal munfasili wal muttasili fi sifati wal af'ali wal munfasili wa nafyul kamil munfasil wal muttasil fi sifati wal af'ali. Okey, nampak Okey, jadi di sini kalau ada nuskah yang berbeza tolong beritahulah. Harap pada asatidzah, ikhwah semua ada yang nuskah berbeza, tolong beritahu. Jadi di sini nak merujuk kepada makna yang disebut oleh sebahagian ulama sebagai kumum al-sittah. Jadi pada masalah wahdaniyah ini, dia menafikan, sebahagian kitab mengatakan sittata kumum, menafikan 6 kam. Jadi kam, jamak dia kumum as-sittah. Jadi berapa ni? Di sini dia kata 5. Ini khilaf pada i'tibar sajalah. Sama ada 6 ataupun 5. Jadi maklum dah kita berbilang itu sama ada dia itu muttasil, secara bersambung, yang ni pada zat, pada sifat dan pada af'al, pada fi'lun. Sama juga munfasil pun gitu juga. Jadi 6 lah. Jadi 6. Yang bilang 5 itu dia khilafnya pada membilang kam muttasil ni. Jadi pada masalah af'al, berbilang pada af'al ni, ada perlu tak ditasawur kam muttasil? Itu khilaf itu. Jadi yang mengatakan kam muttasil itu ada dengan maksud satu perbuatan
dibuat oleh dua muathir. Satu athar dibuat oleh dua muathir. Jadi, mereka yang mengatakan adanya kam muttasil fil af'al mentaswirkan masalahnya dengan satu athar yang bersepakat. Yang panggil muttasil lah ni sebab satu benda ni. Satu benda yang mana benda itu bukan berasing, benda satu, bersambung. Dua, muathirnya dua. Yang membuat perbuatan tu dua. Munfasil mudah je lah, makna tiap-tiap muathir itu membuat perbuatan yang berbeza. Ni buat satu athar, yang ni buat satu athar. Okey. Nampak? Melihat kepada apa? Melihat kepada athar itu sendiri. Adakah athar itu muttasil ataupun munfasil? Fi'lun itu sendiri adakah fi'il yang munfasil atau muttasil? Athar lah asal. Okey. Jadi yang kata tidak ada kam muttasil pada af'al, dia hanya ada ialah kam munfasil saja. Mereka melihat kepada berapa orang muathir yang buat. Kalau jadi tasawurnya berlaku kita panggil at-tashrik, bersekutu, berbilang tu jika ada muathir lebih pada seorang. Jadi lebih pada seorang tu munfasil lah. Tak tasawur muttasil. Dilihat kepada muathir, pembuat tu jadi yang akan dikira sebagai syirik jika ada pembuat yang lain. Pembuat yang lain tu mana boleh tasawurkan dia tu muttasil dengan Tuhan. Dia itu mestilah yang berbeza daripada Allah Ta'ala. Maka dia kata pada af'al ini hanya ada kam munfasil. Ini pun ana rasa ana terang, ada terang dalam kitab yang dibuat oleh kumpulan grup kami lah, daripada tafakuh ni berapa orang asatizah dan tulab ilm tulis balik kitab Aqaid Durriyah itu Aqaid Ad-Durriyah itu dalam bab ini ada 6 ke 5 ana ada buat nota kaki sikit lah. Kenapa berlaku khilaf tu. Jadi khilaf tu macam ana sebut tadilah. Mengiktibar macam mana nak mentaswirkan kam muttasil tu je. Okey, Allahu a'lam. Sambung balik. Jadi dia kata sini dia kata mana tadi? Menafikan kam munfasil muttasil fi dzat wa munfasil muttasil fi sifat wal af'al. Af'al ni dikira sekali, satu aja. Dikira satu saja. Jadi 5 lah. Wal mutabadaru min qaulil musannifi, dan yang segera faham dari kata kalam musannif itu, la thaniya lahu fi dhatihi. Okey, musannif disebut apa? Wahdaniyah ay la thaniya lahu fi dhatihi. Segera faham daripada kalam musannif itu ialah nafyul kamil munfasil fi dhat faqat. Menafikan kam muttasil pada zat saja. Betul lah. Tiada dua pada zatnya. Maknanya zat tu hang satu je. Tak ada zat lain. Tidakkah itu kalau kita tengok sekali lalu, yang segera fahamnya ialah nak menafikan munfasil saja. Dah muttasil tak ada lah situ. Nampak tak? Waktu yang segera faham. Ay nafyu ma yatahaqqaqu bihil kammu al-kammu al-munfasilu. Iaitu apa yang berlakunya kam munfasil. Ay al-adad. Iaitu berlaku bilangan. Berbilang itu. Wa huwa syarik li maulana jalla wa azza. Iaitu sekutu bagi Tuhan lah. Jadi ini merujuk kepada makna kam munfasil. Pada zat. Wala yustafadu minhu nafyul kamil muttasili. Dan tidak dapat difaham daripada kalam musannif itu menafikan muttasil fi dzat. Sebab tengok pada zahirnya tak ada sebutlah situ, tak ada reti, tak ada fahamlah nafikan muttasil. Dia kata tak ada zat lain, maknanya zat lain tu kan munfasil. La yustafad minhu nafyul kamil muttasil fi dzat. Lianna ghayata ma yadullu alaihi al-kalamu nafya an yakuna limaulana thanin yusyarikuhu fi dhatihi. Ghayah makna penghabisan apa yang nak difaham, ditunjukkan oleh kalam musannif itu ialah menafikan bahawa ada bagi Tuhan kita yang lain, yang nombor 2, yang bersekutu pada Allah pada zatnya.
Wa dzalika la yunafi husul tab'id, dan itu tidak menafikan bahawa boleh berlaku tab'id, ba'dun, boleh berlaku juzuk-juzuk pada diri Tuhan hak satu. Berlaku ta'addud, berlaku kam al-muttasil fi dzat, tu tak menafikan tu. La yunafi husul tab'id wa tarkib fi haqiqatihi, pada haknya, pada hak diri zat Tuhan itu. Okey. Contoh macam mana? Huwa kama taqulu, dan ini sebagaimana kamu kata. Ini tamthil, nak bagi faham pada kita. Mudah je ni. La thaniya lisyamsi, bahawa tidak ada dua bagi matahari. Matahari tu tak ada dua. Makna matahari di bumi ni se je lah. Wal qamari, bulan pun satu. Ma'a anna haqiqata kullin minhuma murakkabatun. Walhal hakikat setiap daripada keduanya, bulan dan matahari itu, dia tu sendiri murakkabah. Dia kan daripada juzuk-juzuk kan. Kita boleh belah-belah kan. Belah makna betul lah ada. Kita boleh belah lah bulan. Kita boleh ada juzuk-juzuk, ada tabaid, ada bahagian daripada bulan. Jadi makna ada ittisal pada zat. Dia tidak menafikan anna haqiqata kulli minhuma murakkabatun wa yumkinu. Okey, habis itu. Jadi dari segi zahirnya tak menunjuk kepada nafi kam muttasil fi dzat. Kata muhasyi kita, wa yumkinu ay yustafada minhu dzalika bi tariqil luzumi. Dia kata boleh kita istifadah, kita faham reti daripada itu dengan cara luzum, lazim. Bukan secara nas, sebut secara jelas, secara tersurat, tapi secara berlaziman. Lazim daripada gini, nafi juga kan muttasil. Macam mana tariq? Macam mana kata luzum daripada nafi, daripada kalam musannaf itu difahamkan juga nafi kan muttasil. Wa dzalika anna dzatahu ta'ala law tarakkabat min ajza'in, kalau zat Tuhan itu tersusun daripada juzuk-juzuk, lakanat tilkal ajza'u mutamathilatan, maka adalah juzuk-juzuk Tuhan itu bersamaan. Wala yakhlu, bila juzuk-juzuk Tuhan tu bersamaan, wala yakhlu imma an yakuma wasful uluhiyati bil ba'di, maka tidak sunyi sama ada beradanya sifat ketuhanan pada sebahagian juzuk, dunal ba'di, tidak pada sebahagian lain. Jadi bila kita kata andaian pertama bahawa zat Tuhan itu berjuzuk, maka sifat ketuhanan tu duduk mana? Sama ada dia duduk pada sebahagian juzuk, tidak pada juzuk lain. Bila gitu, fayalzamu alaihi tarjihu bila murajjih, maka lazim daripada itu tarjih biduni murajjih. Tarjih biduni murajjih, bila murajjih, kita melebihkan sesuatu tanpa ada sebab yang nak melebihkan dia. Kenapa kita kata ada? Contohlah, ada di bahagian kalau benda tu berjuzuk, ada di A, sifat ketuhanan ada di A, tidak ada pada B. Pada se ni sejuzuk ni, sejuzuk, satu badan, satu zat ni, tapi zat ada juzuk-juzuk. Sifat ketuhanan sama ada pada salah satu sini. Kenapa ada pada A, tidak pada B? Maka berlaku tarjih bila murajjih. Wa imma an yakuna bi majmu'il ajza', sama ada sifat itu berlaku dengan majmu', himpunan sekalian juzuk ini ada sifat tersebut. Ai bi kulli wahidin minhuma, pada setiap satu daripada ba' tadi, juzuk-juzuk tadi. Maka bila begitu, fayalzamu alaihi inqisamul uluhiyah, maka lazim daripadanya terbahagi ketuhanan. Apa dah ni? Ni kena teliti molek ni. Kena teliti molek. Okey. Dia kata, kalau anda yang pertama, kalau Tuhan tu juzuk, dia satu tapi berjuzuk. Okey, maka sifat ketuhanan tu ambil dua lah contoh. Ambil dua. A dan B. Sifat ketuhanan tu ada mana? Ada pada A. Maka, kenapa ada pada A tidak ada B? Siapa yang menentukan pada A tidak pada B? Maka itu berlaku tarjih bila murajjih. Dah. Siapa yang tarjih? Nak tarjih diri sendiri.
Tak jadi tu. Mesti benda lain. Jadi banyak membawa kepesan kepada adanya dur dan tasasur pula. Lalu kalau kita habiskan lagi al-istidlal tu akan bawa situ. Jadi tarjih bidun rajih ni tak boleh terima. Okey. Yang kedua kata, ada pada setiapnya secara majmuk. Makna pada keseluruhannya ini ada sifat ketuhanan tu. Uluhiyah. Okey. Pada benda? Pada sesuatu yang boleh dibahagikan juzuk. Apa yang berlaku? Uluhiyah ni ialah satu maknan. Satu sifat. Yang mana tak boleh nak bagi. Tiba-tiba dia terbahagi dengan sebab bahaginya juzuk. Faham tak? Sebab tu dia kata, lazim daripadanya ialah inqisamul uluhiyah. Terbahaginya sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan tu boleh bagi. Ada di A sikit, di B sikit. Dia tu kira satu. Tapi ketuhanan tu boleh bagi. Padahal dia tu satu makna. Yang mana tak boleh nak bagi. Inqisamul uluhiyati ma'a annaha ma'nan. Dia tu sifat la yaqbalu linkisama. Tidak menerima pecah. Tidak menerima pembahagian. Wa yalzamu alaihi aidan. Dan lazim daripada itu juga ta'addudul alihah. Akan berbilang Tuhan. Fayakunul ilahu. Maka jadilah Tuhan itu thanin. Dua. Gua mana ni? Fayakunul ilah. Al-ilahu. Ayakuna. Lahu thanin rasa. Rasa ada nuskah yang berbeza. Fayakuna lil ilahi thanin. Gitu. Sama ada lil ilah. Tengok kalau ada siapa yang ada nuskah berbeza. Fayakuna lahu thanin ataupun lil ilahi thanin. Gitu. Lahu. Makna ilah tak ada kan? Betul. Lahu. Terima kasih Ustaz Nazirul. Fayakuna lahu thanin. Baru kena. Kalau tidak, dia tak jadi gitu. Fayakuna lahu thanin. Maka, lazim bahawa ada bagi Tuhan tu dua. Iyalah. Dah kalau semua sekali majmuk juzuk itu bersifat dengan ketuhanan. Makna bukan hak ni saja Tuhan. Hak ni pun Tuhan juga. Nampak tak? Jadi, bila begitu ada bagi Tuhan itu yang dua. Yang kedua. Kaifa. Ini listiba'at. Mana? Tak mungkin begitu. Wal ilahu la thaniya lahu. Kerana Tuhan itu tiada dua baginya. Okey. Faham Bismillah. Faqad lazima, maka jadi lazimlah. Min tarakkubi haqiqatihi. Maka lazimlah. Dari bahawa tersusung hakikat ketuhanan min ajza'in. Daripada juzuk-juzuk. Wujudu. Jadi fa'il bagi lazima. Lazima wujudu thanin. Ada yang kedua bagi Tuhan fi dhatihi. Pada zatnya. Ala ba'dit taqadir. Atas sebahagian daripada takdir-takdir andaian-andaian. Hak ni mana? Ustaz Syedang kata fayakunal ilahu lahu thanin. Boleh belaka? Boleh belaka. Tu anak buat dua tadi lah. Anak tak ada nuskah anak ni, anak tengok lain lah. Jadi boleh belaka sah. Syarat yang tak sahnya begini ni. Fayakunal ilah thanin. Tak jadi tu. Dia sama ada fayakuna al-ilahu lahu thanin ataupun fayakunu lahu thanin. Kembali sama juga, cuma dia sini dia tidak dia terus datangkan dhamir lah, tak datang isi zahir. Okey. Jazakumullah khairan. Okey, mana tadi? Ala ba'di taqadir, atas bahagian daripada takdir andaian. Maka fadakhala fi qaulil musannifi, maka masuklah dalam kalam musannif la thaniya lahu, tiada dua bagi Tuhan itu, ai infisalan wattisalan, secara infisal dan juga
ittisal. Jadi masuk juga situ. Tapi jauh lah sikit istidlal dia tu. Nampak? Tengok ulama faham kan? Dia bukan macam faham baca mudah-mudah zahir gitu saja. Siapa kena buat debat apa tau. Siapa kena buat debat. Untunglah boleh pergi rentah negeri. Pergi negeri negeri bawah bayu. Boleh duduk hotel, makan sedap. Orang lain tak boleh nak retah daerah tadi. Ni boleh retah negeri. Untung lah. Apa tak? Padahal tak ya. Benda mudah sangat tak. Okey. Jadi, tengok. Boleh juga dengan cara itu akan membawa kepada bahawa menafikan kam muttasil sepada zat. Okey. Faqaidu idafah faqaidu fi dhatihi. Maka qaid pada fi dhatihi. Ni. Dia kata la thaniya lahu fi dhatihi. Qaid fi dhatihi itu yarji'u lahuma. Dia kembali pada keduanya, ittisal dengan infisal. Boleh. Amma qawluhu wala fi sifatihi. Adapun kalam musannif tidak pada sifatnya, ay la thaniya lahu fi sifatihi itu fa zahirun. Itu kalam tu zahir fi nafyil kamil munfasili fi sifat. Pada menafikan kam muttasil fiha, ay fi sifat, pada sifat. Ay laisa hunaka ahadun yakumu bihi sifatun ka sifati maulana jalla wa azza. Bahawa tidak ada di sana satu pun yang ada padanya sifat seumpama sifat Tuhan kita. Kena faham molek ini. Bahawa tidak ada yang bersifat seumpama sifat Tuhan. Bukan tak ada sifat. Ini gelecoh kot puak-puak makrifah ajaran sesat ni. Dia kata kita ni, hamba ni tak ada sifat sebenarnya. Sifat kita ni sifat Tuhan. Kalam tu masih ihtimal lagi. Kalam panggil kalam mubham. Maknanya boleh faham kot cara betul, boleh faham kot cara salah. Tapi bila kita dengar-dengar dan tihak kepada kefahaman tu, memang dia faham salah. Kok mana? Dia kata kita ni sebenarnya ambil Tuhan beri sifat dia pada kita. Tapi tak samalah sebab Tuhan beri sikit. Contoh. Ayah ada duit banyak ni. Dia beri anak dia duit sikit. Dah duit ada pada dia tu. Kau kurang lah. Tapi tak samalah duit anak dengan duit ayah. Duit ayah banyak lah. Ribu-ribu anak boleh lah. Seria 20 riyal boleh lah. Jadi, ada sebahagian daripada ajaran makrifat ni faham gitu. Bila dia baca kalam-kalam daripada ahlillah, ahli sufi, dia faham bahawa kita ni tiadalah sebenarnya hakikat samak kita. Ni kalau tengok dalam apa nama ni, Haji Asy'ari Makrifat Tok Kenali tu gitu lah. Mana kekuatan kita? Mana tangan kita? Tak ada. Mana kuat kita? Tak ada. Mana pendengar kita? Mana pelihat kita? Tak ada. Ni pelihat siapa? Hak Tuhan. Pendengar siapa? Pendengar Tuhan. Nampak? Ustaz Raizan tambah. Betul? Sifat ma'ani hak Tuhan, we pinjang. Tapi tak sama macam Tuhan. Tapi hak Tuhan, tak betul tu. Makna lazim pada situ, Tuhan tidak buat sifat ma'ani kita. Tuhan tak buat. Nak buat apa dah sifat dia dah. Jadi hak ada pada kita ni bukan Tuhan buat. Sebab hanya hak daripada Tuhan dipinjang ke kita. Hak ni salah pada pemahaman kalam ahli sufi, kalam ahlillah. Nampak tak? Mereka memaksudkan bahawa kita, sifat kita ada. Dan sifat kita makhluk, Tuhan buat, Tuhan cipta. Sifat ma'ani pada kita ni, sifat ma'ani bukan hak diri Tuhan. Hak lain, hak Tuhan buat. Hak makhluk, Tuhan buat. Tuhan beri kepada kita. Dah mereka nafi tu, mereka menafikan bahawa itu bukan hak kita kerana Tuhan buat. Tapi bukan bermakna itu hak, itu ialah sifat Tuhan. Gitu. Okey. Jadi kita berhenti sekejap untuk jawab azan.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. اللهم الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد والشرف والدرجة الله إنك لا تؤخذ. Okey, kembali balik. Betul. Ustaz Abu Hamad. Jazakallah khairan. Ustaz saya Afiq Al-Idrus kita. Diselewainkan oleh golongan mak lepak. Nampak tak? Jadi itu banyak yang silap. Jadi kita yang bukan bidang kita nak masuk, nak bercakap ni, zaman sekarang ni semua orang nak bercakap belaka. Baiklah kita serah pada ahli dia. Lagilah selamat. Nampak tak? Okey ya. Maka bahawa tidak ada di sana seseorang pun yang ada padanya sifat seumpama sifat Tuhan Azza wa Jalla. Wala yustafadu minhu nafyul kamil muttasili, dan tidak dapat diistifadah, difaham daripada itu penafian, menafikan kamuttasil fiha, pada sifat. Bi alla yakuna lahu ta'ala kudratan. Bagaimana taswir kamuttasil pada sifat itu? Nafi kam muttasil dengan bahawa tidak ada bagi Tuhan dua kudrat, wa iradatan, dua iradat, masalan. Jadi waktu juga sebenarnya ternafi. Tuhan ada satu kudrat saja, bukan dua kudrat. Satu iradat saja, bukan dua iradat. Kenapa? Idla yasduku inda ta'addudi tilka sifati anna hunaka thaniyan li maulana. Idla yasduku, kerana tidak dapat ditasdikkan, dibenarkan bahawa ketika berbilangnya sifat tersebut, bahawa ada di sana annahunaka thaniyan, yang kedua bagi Tuhan kita, hatta yahtaja ila nafyihi, sehingga perlu kita untuk menafikannya. Okey. Fala yadullu kalamuhu, maka tidak menunjukkan oleh kalam musannif ala wahdati sifat, atas esanya sifat, binaan ala ma dhahaba ilaihi jumhurul asy'ariyah, dibina di atas pandangan yang dibawa oleh jumhur asy'ariyah, khilafan li Abi Sahlin as-Sa'luki, menyalahi bagi Abi Sahal as-Sa'luki fil ilmi, pada masalah ilmu, wal kudrati wal iradati, masalah ilmu, kudrat dan iradat. Jadi jumhur asy'ariyah kata sifat ma'ani Tuhan tu ada kudrat satu, ilmu satu, hayat satu, iradat satu. Cuma ada sebahagian, tapi pandangan ni pandangan yang tidak diterima lah, atau pandangan dhaif lah. Pandangan yang disebutkan kepada Abi Sahal Sa'luki, dia kata pada masalah sifat ilmu, kudrat, iradat ni, ilmu Tuhan bukan sifat, bukan satu ilmu je, banyak. Sebab apa? Dia banyak. Tata'addadul ilmu bi ta'addudil ma'lumat. Ilmu Tuhan, kerana maklumat Tuhan tu banyak, benda yang Tuhan tahu tu banyak, maka ilmu Tuhan pun banyak juga. Samalah kudrat, kerana perbuatan maqdur Tuhan tu, apa yang Tuhan buat tu banyak, kudrat Tuhan pun banyak, iradat pun sama. Wali Abi Sa'id Al-Kulabi fil kalam, pada sifat kalam, kerana sifat kalam ni ada banyak. Ada jenis amrun, suruh, ada nahyun, ada ikhbar, ada istikhbar. Jadi berbilang juga. Haitsu dhahaba, sekira-kira mereka berdua berpandangan ila ta'addudi tilka sifat, kepada berbilangnya sifat tersebut, bi ta'addudi muta'allaqatiha, dengan berbilangnya tempat takluk sifat tersebut. Jadi itu pandangan yang menyalahi jumhur asy'ariyah. Okay. Wa qawluhu wala fi af'alihi, dan tidak pada perbuatannya, ai wala thaniya lahu fiha, tiada dua bagi Tuhan pada perbuatan,
taswirnya bi alla yakuna thamma mujidun li fi'lin minal af'al, dengan bahawa tidak ada di sana mujid yang menjadikan, yang mencipta bagi perbuatan daripada perbuatan-perbuatan siwahu ta'ala, selain Tuhan, ala sabil istiqlali, atas jalan bersendiri, atas jalan secara bebas bersendirian. Maka fahuwa zahirun fi nafil kamil munfasil fil af'al, itu zahir pada menafikan kan munfasil fil af'al. Wa yasihhu tahammuluhu lil muttasili aidan, maka sah dan sah juga, wa yasihu, dan juga sah kita tanggungkan kalam musannif kepada nafikan muttasil juga, binaan ala tasawwurihi fiha, ni dibina di atas tasawur berlaku kan muttasil fil af'al, sebagaimana yang nak sebut tadi lah, fiha padanya, pada af'al. Wa illam yaquluhu, walaupun mereka tidak berkata dengannya, bi an la yakuna thamma, dengan bahawa tidak adalah di sana syarikun fi fi'lin, yang bersekutu pada Tuhan, yang tolong Tuhan, yang buat sekali dengan Tuhan pada satu perbuatan, pada perbuatan-perbuatannya. Syarikun muawinun, ini sifat kepada syarik. La yakunu thamma syarikun muawinun fi fi'lin minal af'al li maulana jalla wa azza. Okay. Walaysa mustaqillan, walaysa bimustaqillan, dan dia tu tidak berseorangan bil fi'li. Dia bukan buat seorang. Kalau buat seorang tu panggil kamu fasil, ni muttasil, ni tolong sekali. Bil fi'li bi af'alihi. Jami'a ma wujida, sekalian dengan membuatnya sekalian ma wujida, apa yang ada, minal mumkinati, daripada sekalian mungkin. Wa in kana zahiru qawlihi, walaupun zahir perkataan musannif, wala fi af'alihi, tidak pada af'alnya, anna murad, bahawa yang dimaksudkan al-af'alu al-mansubatu lahu ta'ala, iaitu perbuatan yang disebutkan pada Tuhan. Maka fayuhimu, maka memberi waham bahawa anna ghairahu lahu af'al. Tengok ni, bila disebut wala fi af'alihi, dan tidak pada perbuatan Tuhan, nisbah pada Tuhan, faham daripada qaid situ, makna perbuatan Tuhan, makna ada perbuatan hak Tuhan nak buat. Zahir kalam dia la annal murad al af'al mansubatu lahu ta'ala, perbuatan yang disebut pada Tuhan. Fayuhimu, maka memberi sangkaan waham, anna ghairahu lahu af'al, bahawa bagi selain Allah Ta'ala itu ada perbuatan. Ma'a anna jami'aha, walaupun hakikatnya sekaliannya lahu Ta'ala, sekaliannya ialah Allah Ta'ala yang buat belaka. Walaysa lil abdi fiha illal kasbu. Walaysa lil abdi fiha illal kasbu, tidak adalah bagi hamba pada perbuatan itu kecuali usaha saja. Apa itu usaha? Apa itu kasbu? Wa huwa muqaranatu qudratihil hadithah, iaitu menyertai oleh kudrat hamba yang baharu, lil maqdur, bagi perkara yang dibuat itu, ala ma marra, mengikut apa yang telah lalu sebutlah. Ni bukan takrif apa ma marra ni, maknanya takrif dia tengok sebelum ni. Muqaranatu qudratil hadithati lil maqduri, ala biduni ta'thirin, tanpa memberi kesan padanya. Okey, maka katanya falau hadzafa ad-dhamira, kalaulah musannif menghazafkan dhamir, lakana aula, jadi muhasyi kata wala fi af'alihi, alangkah eloknya kalau dia tak dhamir. Sebab dhamir kalau faham secara zahir seakan ada perbuatan bagi selain Tuhan. Sebutnya wala fil af'al gitu. Nampak lagi aula dari segi ta'bir. Wal hasilu, kita berhenti situlah malam ni. Sekadar tu sebab dia tak boleh nak pause tak boleh nak tak boleh nak pause. Jadi masuk isyak dah ni. Berhenti situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.